Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Taufik Ismail, market analis daripada GKFX Prime. Jadi untuk analisa teknik analisa kita untuk minggu ini iaitu untuk 9 bulan 11 hingga 13 hari bulan 11. So jadi kita first kali tengok dulu untuk pasangan Euro USD dan apa yang berlaku pada minggu lepas dengan ramalan yang kita buat. So kat sini kita dapat lihat bahawa movement biasa dia kata bahawa dia di sini dia memantul balik dekat support di bawah ini, tapi walau bagaimanapun kita tengok untuk first half of the week ataupun pada separuh masa pertama untuk minggu tersebut, awal minggu, kita dapat lihat bahawa pergerakan movement yang sangat besar menjadi luar pada jangkaan. So ini adalah berpunca daripada efek daripada pilihan raya di Amerika Syarikat lah yang berkesan kepada USD. So di sini walau bagaimanapun kita masih lagi boleh menggunakan analisa kita buat sebelum mana bahawa harga di situ walaupun dia berjaya naik ke atas pindian, dia turun balik ke bawah, tapi dia menendang ataupun di reject di kawasan support di sini dan harga terus naik. Di sini nampak dia break ke atas, dia retest balik dan terus naik pun sama, naik ke atas, dia retest balik dan terus naik. So sama sahaja movement pergerakan pattern dia. So jadi maknanya selagi kita pakai konsep yang sama, itu kita buy di support dan sell di resistance atau buy balik pada breakout ataupun sell pada breakout, so tak ada masalah. Yang pentingnya kita kena ada stop loss lah untuk memotong ataupun untuk mengurangkan kerugian kita kena tanggung lah ataupun mengurangkan risiko kita lah. So jadi minggu ini untuk Euro USD kita padam dulu lukisan pada minggu lalu yang mana tak boleh pakai dah sekarang sebab apa, dah banyak sangat berlakunya perubahan. Dan kita pun kena cari resistance yang baru. So resistance yang baru terdekat adalah around area sini. Nampak jadi puncak kat situ, so tarik sampai ke sini. Itu adalah resistance baru kita. So analisa kita untuk minggu ini adalah sama macam biasa lah. So maknanya tu boleh abang tu dah jauh sangat. So macam biasa sahaja analisa kita, iaitu kita buy di kawasan ini dan kita akan sell bila harga masuk di zone ini. So kita harap bahawa market bergerak secara sideways dalam zone yang sama, tapi sekiranya dia boleh pecah balik ke bawah, so mana kita akan fokuskan untuk sell di sinilah dan buy balik di sini, ataupun ada pecah lagi ke bawah pun sama jugalah, mana konsep yang sama sahaja kita akan tengok dulu untuk minggu akan datang. So pada masa sekarang ni overallnya trend dia lebih more ke arah menaik, so kita akan mencari posisi buy dahulu lah. Tapi sekarang dia boleh tutup ke bawah bahagian support ni ataupun sokongan ni, mana kita akan cari posisi untuk sell. So untuk Euro USD, kita pada GBP USD pula. So pada minggu lalunya movement dia sama juga seperti kita katakan sebelumnya, dia turun ke bawah, dia tendangkan dia menendang di kawasan support ni. Kita dapat lihat bahawa harga terus pantau baik naik ke atas, tapi saya cakaplah pada pertengahan minggu ketika election berlaku di US, movement harga sangat tak stabil, mana movement terlampau besar. Tapi in the end dia masih lagi menghormati support dan resistance kita yang paling tinggi lah. Nampak situ bahawa dia naik, dia turun balik, dia return terus naik dan dia stop dekat support ataupun dekat rintangan kita yang dekat atas ni. So untuk minggu ini kita nak padan semua lukisan kita. Sebelum ni kita kena lukis yang baru lah, kita pun kena cari resistance yang baru untuk keadaan market sekarang lah, in case apa-apa berlaku. So resistance yang baru kita boleh ambil dekat area ini, lebih kurang kita cari tanda dekat satu. So itu adalah untuk resistance kita yang seterusnya untuk GU. So untuk ini kita cari juga. Okay, jadi sekarang ni analisa untuk minggu seterusnya kita adalah sama macam biasa jugalah. So dengan keadaan sekarang disebabkan oleh harga tak pecah ke atas kita punya rintangan, so kita more bertendensi untuk kita masuk sell kat sini lah. Dia ekspresi bahawa market akan bergerak secara sideways dalam zone ni. Tapi sekiranya market jadi tutup ke atas, break ke atas, kita akan tunggu masa untuk dia retest balik untuk kita masuk buy, cari buy. Sebenarnya market berubah kepada zone atas lah, mana juga pergerakannya pergi ke arah tahap yang seterusnya. So itu ramalan kita lah ataupun analisa kita untuk GBP USD pada minggu akan datang.
Jadi pada UCAT pula, so UCAT pun sama jugalah. So analisa kita lebih kurang sama sahaja reaction dia. Tengok kita bermula pada sini pada minggu lalu, nampak tak dia turun ke bawah, dia break ke bawah, dia retest sekali tempat kita punya sokongan menjadi support become resistant. Okay, dia terus turun ke bawah, touch kita punya support, dia pantau balik, retest sekali kita punya resistance, dia turun balik, dia break ke bawah, dia retest balik untuk terus turun ke bawah. Untuk nampak movement dia, nampak pattern dia lebih kurang sama sahaja. So kita boleh padam dulu lukisan kita pada minggu lalu punya untuk cari movement pada minggu ini. So kita nak cari kita punya support. So yang partner ni terlampau dekat untuk support kita, so pergi jauh lagi dah tak. Yang ni okey sikit walaupun agak jauh, tapi nampak lagi okey lah, side dia tak terlampau dekat dengan zone yang sebelum ni. So tak cantik movement kat situ. So ini adalah kita punya support yang baru, zone support yang baru kita lah, untuk kita buat kita punya analisa untuk pada minggu ini. So di sini analisa kita sama macam biasa sahaja, masih lagi sama, iaitu kita akan sell kalau dia masuk dalam zone resistance, dan sekiranya harga turun dan masuk zone support, kita akan buy untuk harga main ke atas. Sebenarnya kita anggap bahawa harga terus bergerak sideways dalam zone ini, melainkan kalau dia pecah ke bawah, kita tunggu dia retest balik sebelum kita masuk sell, ataupun kalau dia break ke atas, kita tunggu dia retest balik sebelum kita masuk buy di sini, sell di sini, ataupun buy dekat atas ni. So mari kita tengok ke arah mana market bergerak lah. Kalau tak boleh pecah mana-mana zone support ataupun resistance, kita akan consider harga bergerak secara sideways dalam julap movement harga sekarang. Itu untuk USD Kanada. Pergi pada USD JPY pula pun pada minggu lalu tu boleh lihat bahawa harga naik ke atas, ditendang dekat zone rintangan ataupun resistance, dia turun balik satu. Kalau kita masuk sell kat sini, obviously kita kena sell kat sini lah, dan tak ada retest balik kat sini untuk kita masuk order sell. So itu agak sayang lah untuk JPY. Kita kena dapat satu saja, satu dapat position sell, satu lagi kena SL. So tak nak buat apa-apa kat situ, at least paling kurang pun mungkin kita akan break out lah, break even lah, satu profit, satu loss sekurang-kurangnya. So kat sini kita nak cari kita punya support yang baru lah, seperti sekarang ni. Tapi tengok sini ni boleh support baru tak kat sini. Kita tengok dulu berapa jarak jauh harga dia antara sini ke bawah ni, 83. Kalau tengok kat atas ni berapa jarak lebih kurang, 93. So not boleh lah senang kita nak ambil kat sini, ataupun dia tak bertanda. Kat sini pun boleh kat sebenarnya. So kita ambil dan cari zone support yang baru di sini lebih kurangnya, untuk lebih kurang lah, boleh lah untuk movement pasaran pada minggu yang akan datang. So sama jugalah kita punya plan kita atau kita punya analisa kita, movement yang sama saja atau prediction yang sama saja. Manakala dia tak boleh berjaya ke bawah, kita akan masuk buy, menganggap bahawa harga terus mensideways kat sini. Kini harga pecah ke bawah, kita akan cuba mencari sell di sini. Jika dia pecah ke atas, kita akan cuba cari buy di sini. Itu untuk movement pada minggu hadapan untuk USD JPY. Kita pergi pada gold pun, tengok pada minggu lalu pun sama jugalah. Kat sini kita nampak bahawa harga tak berjaya, harga boleh pecah ke atas, dia retest balik naik atas, dia retest sekali lagi sebelum harga terus naik ke atas, dan terus naik. Kat sini dia cuba nak retest sekali lagi, tapi tak sentuh. So terlepas anti kat situ, tapi tak apalah, pokoknya kita tak rugi tu, tak masalah, tak apa. So analisa kita sama macam biasa sahajalah. So maknanya lebih kurang sama yang kita dan salah satu kebarangkalian yang kita ramalkan pada minggu lalu lah. So kita padam semua ramalan kita untuk kita buat ramalan yang terbaru pada minggu ini. So ramalan minggu ini, first sekali kita kena cari kita punya zone resistance yang baru. So zone resistance terdekat lebih kurang kawasan ini, kita tandakan. So kita tanda, kita tarik panjang sikit kita punya resistance, support dia pun tarik panjang sikit. Okay, ini pun boleh tarik panjang sikit. Yang ni sayang saya tak sentuh, tapi tak apa, itu boleh tarik panjang sikit juga. So kat sini kita boleh tengok untuk kita punya zone yang baru, atau movement yang baru lah pada minggu akan datang. Kita punya ramalan sama juga, kita cari salah satu sama ada nak sentuh zone support ataupun resistance. Kalau kat mana kita akan masuk buy balik, so kat kita akan masuk sell. So maknanya kita anggap bahawa market bergerak sideways lagi tak break mana-mana zone support ataupun resistance. Tapi kalau dia break ke bawah, kita akan cuba cari sell. Kalau dia break ke atas, kita akan cuba cari buy lah.
sebenarnya sama sahaja cara kita trading dengan menggunakan apa-apa pair pun sekalipun. Mana kalau lagi tak break zone support boleh consider market akan berhasil sideways, so kita akan buy kat bawah, kita akan sell kat atas. Tapi sekiranya market pecah ke bawah, kita akan cari sell, pecah ke atas kita cari. So itu sajalah analisa pada saya, Taufik Ismail, market analysis pada GKFX Prime. Terima kasih. Assalamualaikum.